أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk kita meraihkan majlis akikah, dan kemudian kita meraihkan, kita membuat doa tahlil arwah. Mudah-mudahan dengan doa dan juga zikir-zikir yang kita bacakan tadi memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi perkara yang pertama, okey, suara dia dengar tak? Dia putus-putus. Kalau buang bass, okey, buang dia punya echo ke. Okey, testing satu. Kalau tak dengar, bagi tahu. Sebab kita buat dekat open ni, dekat kawasan yang lebih santai. Tapi inilah dia punya kelemahan, suara dia open. Kalau tak dengar, bagi tahu. Sebab kita kalau boleh, kita nak semua orang mengambil manfaat perjumpaan yang kita adakan buat tolong pertama kalinya. Pertama sekali malah kita mengungkap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rasanya pertama kali, betul Pak Teh, pertama kali kita menghimpunkan dua belah keluarga, baik daripada sebelah pihak Pak Teh dan juga pihak Mak Teh. Dan dalam majlis ini juga kita mengharapkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkatan, rahmat, kasih sayangnya dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita pergi lebih kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan rumah Pak Teh Zaidi dan juga keluarganya yang menjemput kita semua untuk hadir pada malam ini. Mudah-mudahan dengan majlis seperti ini akan murahkanlah rezeki ahli keluarga yang menjemput dan mereka yang hadir. Bahkan ada doa Nabi SAW ajar, ya? Kalau kita pergi makan rumah orang, ada doa dia. Apa doa dia? Apa? Terima kasih, ya? Apa ucapan? Ada doa, ya, doa kepada orang yang memberi makan, ya? Jadi apa doa dia? Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkatilah mereka, ya Allah, barik lahum, berkatilah mereka fima razaqtahum, apa yang diberikan rezeki kepada mereka. Maksud kita doakan supaya rezeki mereka yang memberi kita makan ni rezeki mereka lebih murah. Itu doa dia. Jadi lepas ni kita orang Melayu kita ni selalu dapat jemputan makan. Tapi bila lepas makan dia keluar macam tu. Sebenarnya ada doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya, Allahumma barik fima razaqtahum. Yang kedua, marilah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain serta mereka yang mengikuti dengan baik. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Rasanya dah dapat kambing ni semua dah macam mata tu macam apa? Kambing. Kambing ada lagi kan? Ada lagi. Jadi malam ni bila Pak Teh kata Pak Maghrib ni nak buat di luar, saya rasa ni program santai. Kalau dalam ni dah jadi kuliah. Kan? Jadi program santai. Zaman kita orang dulu buat baru ni buat program perkemahan.
ada api tengah. Ya. Lepas tu ustaz tu ceramah, kita dengar lah. Santai, memang tu santai. Lepas tu hujan. Tak bergerak. Itu semua dah, benda hujan eternity. Kan, jadi memang nampak lah. Dan sebenarnya itu lebih masuk sebenarnya. Sebab dan kita dapat berinteraksi dan dapat secara, kadang-kadang kalau kita tadi dalam tu, mungkin kita duduk dalam tu dengar ceramah, kepala dah fikir kambing. Kan? Mungkin lah. Dah fikir nak mandi kolam dan sebagainya. Tapi di luar ni dia lebih santai. Dan majlis seperti ini, kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah permudahkan bagi jalan ke syurga. Maksudnya tuan-tuan, bila kita pergi belajar, kita pergi dapatkan ilmu, maka jalan ke syurga ni mudah. Dan kita akan lihat kenapa mudah. Maksudnya bila kita dapat sesuatu ilmu tu, kita dapat amalkan, dapat sampaikan, dan insya-Allah jalan kita ke syurga tu dipermudahkan. Dan juga dalam majlis ilmu ni turunnya para malaikat, turunnya Allah SWT ke para malaikat, mendoakan keampunan buat mereka yang berada dalam majlis ilmu. Sebab tu rugilah kalau kita sekadar makan saja. Jadi kita nak makan rohani dan juga makan jasmani. Jasmani dah selesai, masih ada lagi tengah makan, dan kita nak juga makan makanan rohani. Dan saya memang bersyukur malam ni dapat juga ahli keluarga semua hadir. Yang tak kenal kita jadi kenal, yang dah kenal kita lagi rapatkan. Mudah-mudahan majlis-majlis inilah yang kita akan dapatkan lebih banyak. Kita buat lagi lah. Saya dibawakan Pak Teh ni yang pertama. Pertama yang suluk. Yang pertama Masya-Allah. Pembukaan. Mungkin lepas ni boleh buat setiap bulan ataupun buat di rumah dan lain ke. Kan? Tukar-tukar musim kan. Jadi benda-benda tuan-tuan tadi Pak Teh sebut nama usrah. Usrah ni bahasa Arab lah. Usrah ni keluarga. Kalau di universiti Jayawardi panggil circle. Bulatan masuk macam ni lah lepak. Ada orang dia tukar-tukar. Macam zaman sekarang saya tengok dia panggil podcast. Duduk macam tu bincang. Tapi kalau bahasa moden lepak mamak. Tapi bincang perkara-perkara yang bermanfaat lah. Dan tidak ada perkara yang lebih bermanfaat melainkan perkara yang ingatkan kita kepada akhirat. Perkara yang ingatkan kita kepada akhirat. Sedar tak sedar tadi kita baca doa untuk Allah yarham dan Allah yarhamah. Mereka yang kita telah sebutkan tadi itu semua telah berada di satu alam. Kan? Diorang dah alam lain dah. Dan sebenarnya mereka semua tu dah selamat. Kita yang masih hidup ni yang masih belum tahu selamat ataupun tidak. Dan alam sana berbeza dengan alam sini. Alam kita ni kita panggil alam untuk bercucuk tanam. Sana tu tempat diorang berehat. Saya tadi sebelum datang ke sini, Allah uji dengan kereta rosak. Kereta rosak yang sampai pukul 7. Lambat sikit. Bila saya fikir kereta rosak tu, sebab apa? Apa yang berlaku ni semua adalah untuk kita belajar sesuatu. Ada untuk kita fikirkan. Bila kereta rosak tu, kita nak pergi perjalanan, maksudnya bila kereta rosak takkan kita nak teruskan perjalanan. Kita kena cek kenderaan baru. Sebab tu saya terfikir di akhirat. Kalaulah kita di akhirat kita tersangkut, adakah pengangkutan yang beruruskan kita? Kalau kita belajar ni, kita teliti, sebenarnya bila dah alam akhirat, dia tidak ada bantuan boleh diberikan. Sebab tu bekalan ni sekarang. Sampai sana bukan nak cari bekalan. Sampai sana tunggu keputusan. Sama ada keputusan yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi pada malam ni saya memilih sepotong ayat Al-Quran. Lepas tu bila malam tentang tema keluarga kan, jadi kita pun kena cari ayat yang berkaitan dengan keluarga. Dan saya jumpa satu ayat yang sangat cantik. Nombor dia surah ke-66, surah At-Tahrim, dan ayat yang ke-6. Jadi apa nombor dia? 6. Jangan buat nombor pula kan. Apa nak bagi tahu maksudnya tak cukup. Tak ada pengalaman. 666.
666. Surah ke-66 ayat yang ke-6. Jadi saya akan bacakan dan tuan-tuan ikutlah. Boleh? Ya. Tak panjang pun, ayat dia pendek. Dan saya pun akan baca dalam bentuk potongan sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nasu wal hijarah wa quluha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikah ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Dia satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah berikan peringatan kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu, daripada apa? Nara, daripada api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah daripada manusia dan juga batu-batu. 'alaiha malaikah, yang neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat. Ghilazun, yang bersifat kasar. Shidadun, yang bersifat keras, bengis. La ya'sunallah, dan mereka tidak mendahaka kepada Allah. Ma amarahum, apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Wa yuf'aluna ma yu'marun, dan mereka tetap melakukan segala apa yang diperintahkan. Sebelum saya berkongsi tentang syarahan tentang ayat ini, saya nak berkongsi 4 perkara. Ini biasa kalau mukadimah saya ingatkan 4 perkara. 4 perkara yang kita kena pegang dalam hidup kita. Kalau tidak ada 4 perkara ni, kita akan jadi manusia rugi. Saya tak masuk pada ayat ni lagi, saya nak cerita 4 perkara. Perkara yang pertama yang kita kena ada adalah ilmu. Ya, kata Allah sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dengan ilmu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maksudnya pertama mesti ada ilmu. Bila ada ilmu, barulah akan lahirnya iman. Kemudian selepas kita ada ilmu, kita kena buat apa? Prinsip yang kedua, selepas kita ada ilmu, kita kena beramal. Amal ni dalam bahasa lain, kalau orang kata sekarang ni bertindak, itu maksud amal, bertindak. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menyampaikan. Ya, prinsip ketiga dalam hidup kita, bila kita telah pun tahu, kita telah beramal, telah mengamalkan, kita hendaklah menyampaikan. Dan sebenarnya benda ni kita dah buat dalam hidup kita setiap hari. Siapa yang ada Facebook tu dia tahulah. Apa dia? Like, komen, share. Tu bahasa moden lah. Maksud dia tak boleh like kalau dia tak ada ilmu. Komen tu dia bertindak, dan share tu adalah dia sampaikan. Tapi Yahudi ni dia pandai. Dia pandai kata Facebook pun
Kalau orang Yahudi dia berdoa di pokok, di wall. Tahu kita Facebook dah ada wall kan, ada dinding. Kan itu sebenarnya inspirasi daripada orang punya falsafah lah. Yang pertama, kita kena ada ilmu. Jadi ahli keluarga semua kalau nak kita tengok kebanyakan orang yang sukakan kebaikan. Contohnya artis-artis yang berhijrah sebagainya, kalau kita tengok dia ada dua jenis artis. Yang satu artis ni yang dia ikut-ikut. Dia nak jadi baik tapi dia ikut. Satu artis ni dia belajar dan kita lihat beza hijrah dua-dua ni. Siapa yang dengan ilmu, dia punya hijrah dia lebih kuat. Siapa yang ikut ataupun dengan perasaan, kebanyakan orang macam ni dia kejap jadi, kejap tak jadi. Kan, kejap kalau pakai tudung, lepas tu tak pakai tudung. Sebab dia tidak dengan ilmu. Sebab ilmu saja yang akan melahirkan keyakinan. Itu pentingnya ilmu. So kalau kita nak melakukan perubahan, yang pertama dengan ilmu. Yang kedua amal soleh, kita kena beramal. Yang ketiga kita kena menyampaikan. Dan apakah yang keempat? Yang keempat adalah yang paling penting adalah sabar. Sabar ni disebutkan sebahagian daripada keimanan. Sabar bagaimana? Sabar dalam menuntut ilmu. Sebab hari ni cabaran dunia belajar susah. Dia tak macam kita zaman dulu. Walaupun kita tak nafikan hari ni dengan perkembangan teknologi orang senang dapat ilmu, tetapi cabaran dia lain. Walaupun senang dapat ilmu, senang juga dapat yang bukan ilmu. Ataupun dapat ilmu pun bukan ilmu yang betul, kan, yang sesat dan menyelim dan sebagainya. Itu betul. Jadi kita kena sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sabar dalam beramal. Kan, kita nak beramal pun kena sabar. Sebab dia memerlukan satu usaha. Kita bukan terus tahu, tetapi kita kena beramal. Sebab tu ini semua rezeki. Ada orang Allah bagi dia ilmu. Ada orang Allah bagi dia ilmu dan juga beramal. Ada orang yang Allah bagi dia ilmu, Allah bagi dia untuk beramal, dan juga Allah bagi dia untuk menyampaikan. Ini semua rezeki. Kemudian sabar dalam menyampaikan. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan semua ini berada dalam satu surah yang kita selalu baca, iaitu surah Wal Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Allah kata semua manusia rugi. Allah tidak sebut orang beriman, Allah sebut manusia. Innal insan masuk semua dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan mereka watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, dan pesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Dan banyak ayat Quran cerita tentang sabar, ya. Baiklah, kita nak masuk kepada perbincangan atau kita katakan perkongsian pada malam ni. Dan pada malam ni kita semua ahli keluarga, alhamdulillah. Jadi kita dapat lebih secara santai lah, kan, tak ada, kan ada program lain. Sampai berapa ni? Sampai subuh ke sampai bila? Akan mulai terus. Sebab keluarga ya. Jadi tentang bila sebut keluarga ni, mungkin ada di antara kita sini yang hubungannya suami isteri. Ada suami isteri, ada adik-beradik. Ramai adik-beradik. Adik-beradik. Sebagai wakil adik-beradik. Ada yang wakil daripada anak buah, anak saudara, cucu pun ada. Sepupu ada, sepupu ada. Besan pun ada. Besan pun ada, Masya Allah. Biras ada, biras. Beras pun ada. Beras. Jadi semualah ahli keluarga kita lah. Padi kat belakang. Jadi semua adalah dari kalangan ahli keluarga kita, alhamdulillah. Cucu, cicit, sepupu, sepapak semua ada. Jadi ini satu nikmat lah. Dan sebenarnya rahsia keluarga ni, ahli keluarga semua yang dirahmati Allah, rahsia dalam kita bacakan ayat Quran tadi, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Dan bila kita bercakap tentang perkongsian ataupun dakwah lah, bahasa kita panggil Islamiknya dakwah. Tapi kalau bahasa moden, sharing, perkongsian, penyampaian. Sebenarnya bila cerita tentang dakwah, share, like, comment, share sebagainya, benda ni kena fokus pada diri kita dan juga keluarga.
Sebab ini perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Jadi dalam berdakwah, dalam menyampaikan sesuatu, perkara yang kita perlu mulakan dengan adalah siapa? Diri sendiri. Lepas diri sendiri, ahli keluarga. Allah Ta'ala berfirman, ku ni adalah pelihara. Tetapi kalau kita belajar bahasa Arab, ku ni lebih tepat adalah membina tembok. Maksudnya bina tembok diri kamu dengan keluarga kamu ni, buat tembok daripada api neraka. Maksudnya lebih jelas. Maksud kita buat satu wall, satu tembok yang menghalang kita dan keluarga daripada masuk neraka. Dan bila sebut tentang api neraka, tuan-tuan, kita Malaysia ni negara yang bersifat tidak panas lah macam negara Arab. Kalau di Arab tu suhu dekat 50. Saya rasa Malaysia kita paling panas pun berapa 36. 36 tu dekat Arab Saudi waktu malam. 36. Kita 43. Kita semayang pun pakai kotak, panas sangat. Ya. Jadi orang Malaysia ni saya tengok orang kalau naik kereta tak ada aircon. Bawa sembang betul. Benda bawa sembang kan. Sembang bil elektrik semua aircon apa, masya-Allah. Betul. Sebab Allah Taala cerita tentang api neraka ni, dia satu, dan saya buat kajian, sebenarnya saya buat kajian. Kenapa Al-Quran selalu cerita pasal neraka? Maksudnya dari sudut hukuman tu neraka, api. Rupanya dalam banyak-banyak hukuman, api ni adalah hukuman yang paling berat dan paling menakutkan dan paling bahaya. Baru ni ada orang buat, kita minta apalah, kita semua Melayu, ada yang bukan Melayu. Melayu. Semua Melayu dan semua Islam asal kan. Alhamdulillah. Dan orang Melayu kita ni, kelemahan orang Melayu kita ni suka benda-benda menakutkan. Hantu lah. Hantu apa, pocong lah, apa, hantu raya. Tapi hantu-hantu Malaysia semua yang taraf OKU kan. Semua yang tak ada kaki lah apa kan. Tapi tu menakutkan. Dan filem-filem di tempat kita ni, biasa cerita hantu tu cerita yang paling sel banyak kan. Tapi hantu kelakar, dia tak takut. Beza dengan negara lain ya. Dan kita memang bagi mereka yang belajar tentang ketuhanan, benda-benda menakutkan ni, perkara hantu saja perkara baik, memang kita tak benarkan lah. Sebab mereka menanam rasa takut yang bukan sepatutnya. Takut ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ni hanya pada perkara-perkara Allah cerita untuk kita takut. Allah cerita tentang nara, tentang api neraka. Bila saya sebut pasal aircon tadi, kita memang orang Malaysia ni memang tak boleh kalau panas. Mesti ada aircon, mesti ada kipas dan sebagainya. Kan, bayangkan di akhirat kelak, na'udzubillah, tentang dahsyatnya api neraka. Ya. Dan kita kena tahu, dalam kehidupan kita ni, kita ada beberapa fasa. Yang kita namakan sekarang, kita berada di fasa dunia. Dunia kan ni, kalau kita terjemah bahasa Melayu, bahasa yang permulaan. Bila permulaan, dia ada pengakhiran, iaitu hari akhirat. Sebelum kita masuk ke alam akhirat, tadi kita ada doakan mereka-mereka telah pergi. Semuanya tadi itu mereka belum berada di akhirat, mereka dia berada di satu alam, iaitu alam barzah. Alam barzah. Ada tak yang kita doakan tadi itu yang baru saja meninggal? Ada? Awal yang kita doa tadi yang baru meninggal siapa? Yang paling latest meninggal? Siapa? Tak, yang paling dekat dengan baru saja meninggal. Awal baru berapa tahun? Tak sampai setahun, 2 tahun. 6 bulan baru. Masya-Allah. Bulan 2. Yang paling lama? Yang paling lama meninggal yang kita doakan tadi? Dia meninggal tahun bila? 90-an. Berarti kalau bayi saya, bayi 34 lah. Kan, maksudnya saya nak bagi tahu, mereka yang berada di alam barzah, umur dia lebih lama daripada kita. Contohnya mereka yang meninggal atau moyang kita dah berapa tahun. Contoh Nabi Muhammad lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijrah. Sekarang 1446. 1446, lebih kurang 1430 something. Maksudnya ada dalam barzah tu 1400 tahun. Lebih lama daripada kita hidup zaman sekarang.
Kita kalau Malaysia ni, purata rakyat Malaysia, purata hidup rakyat Malaysia, kalau perempuan, lelaki 74 macam tu. Kalau perempuan 76. Dia lama sikit. Kan? Jadi orang barzah ni dia boleh lama daripada dia atas dunia. Tetapi alam akhirat ni dia berbeza. Dia tidak ada masa, dia selama-lamanya. Dan bila kita melihat, bila kita dikebumikan, kita masuk dalam barzah, dan kemudian kita akan pergi ke alam akhirat. Untuk ke alam akhirat tu, proses dia panjang. Kita akan berada di padang, nama padang mahsyar. Ini gambaran tuan-tuan supaya kita tahu neraka ni dekat ke tak dengan kita. Tuan-tuan rasa neraka ni dekat ke tak? Saya akan ceritakan. Jadi bila kita berada di padang mahsyar, kita akan diserahkan buku catatan amalan. Kita semua berkumpul. Dikatakan dahsyat di padang mahsyar ni, dia katakan peluh tu sampai di mana? Sampai lemas. Dahsyat, kita tak boleh nak bayangkan dahsyat di padang mahsyar ni. Dia punya peluh dia kata sampai, ada yang kata paras leher. Sebab tu orang yang azan itu kelebihan. Siapa yang jadi muazzin di padang mahsyar, leher dia akan dipanjang. Itu Allah berikan kelebihan kepada orang yang azan. Jadi di padang mahsyar kita berkumpul beramai-ramai, dan di situlah kita akan diserahkan buku catatan amalan. Maksudnya kebaikan yang kita buat, kejahatan-kejahatan yang ada, maka akan dibentangkan. Dan kalau kita terima buku tu di sebelah kanan, maka beruntunglah kita. Kalau kita terima buku sebelah kiri, maka celakalah kita. Ya. Dan selepas diserahkan buku catatan amalan, kita buat apa? Kita akan dibawa untuk ke mahkamah. Ini semua tuan-tuan menunjukkan keadilan Allah. Allah boleh je kita sampai bermasyarakat, Allah masukkan neraka, masuk syurga. Tapi tak. Allah nak tunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Allah nak tunjukkan kehebatan Allah, maka kita semua diadili. Kita akan dibawa ke mizan untuk timbangan amalan. Dan timbangan amalan ni lah banyak yang orang akan tebus-menebus. Siapa yang ada hutang masa itulah dia akan minta dan sebagainya. Dan kita tuan-tuan, kita semua mungkin ada doa. Kita ada doa yang kita katakan yang tak mustajab mungkin. Doa mungkin doa dia mustajab. Sebab doa ni ada beberapa cara. Ada doa yang bila kita minta pada Allah, Allah terima, Allah makbulkan. Doa yang kedua, ada doa yang kita minta, Allah tidak makbulkan, tetapi Allah akan ganti dengan benda lain. Allah ganti benda lain. Contohnya mungkin diminta nak dapat Myvi kot, tapi Allah bagi dia Belfire. Allah ganti lebih baik. Kan, sebagai contoh. Doa yang ketiga, yang pertama dia minta, Allah terus bagi. Yang kedua, Allah ganti lebih baik. Yang ketiga, doa tersebut Allah simpan untuk akhirat. Sebab doa di akhirat adalah lebih mustahak, lebih diperlukan. Jadi selepas kita berada di timbangan, maka kita semua akan pergi ke mana? Dah habis dah. Kita punya serahan buku catatan amalan semua dah habis. Kita nak pergi mana? Titian sirat. Lepas sirat pergi mana? Pergi syurga. Neraka kat mana? Neraka kat mana? Kita sekarang ni dapat buku catatan amalan, nak pergi ke syurga. Tetapi kita akan satu jambatan yang nama jabatan adalah jabatan Titian Sirat. Tuan-tuan ada juga perbincangan. Kita akan pergi satu jabatan yang disebutkan jabatan tersebut rambut di belah 7. Maksudnya begitu dahsyatlah. Dan kita akan masuk terus tu, masuklah syurga. Jadi jabatan tu sebenarnya di bawah jabatan itulah ada api neraka. Ya, adanya api neraka, dan dikatakan dalam hadis, bahkan dalam surah Abasa disebut akan ada penarik, dia akan tarik, dia akan kaut daripada bawah tu akan kaut, dan mereka kena kaut itulah yang akan masuk dalam api neraka. Jadi kita semua ni kalau ikutkan kita punya trip kita nak ke akhirat ni, memang kita kena semuanya melalui neraka. Akan melalui neraka. Nara. Persoalannya, adakah kita akan melepasi titian sirat dengan cemerlang? Dikatakan titian sirat tu mengikut amal masing. Ada yang sepatas kilat, ada yang seperti bayi yang baru merangkak, ada yang kata seperti naik kuda. Itu adalah mengikut amalan masing-masing. Dan benda ni kalau kita perasan ada juga dengan apa yang kita nampak atas muka bumi ni. Siapa yang duduk KL ni biasa ada smart tag,
ada bagi Tashenggo, ada RFID, kan macam-macam. Jadi semua tu ikut amalan masing-masing. Siapa yang tu yang tak ada, kurang sikit bajet, duduk belakang lah, kena beratur satu-satu. Siapa yang ada bajet sikit pakai Tashenggo. Siapa yang VIP macam mana? Lalu tak? Tak ada. Baru ni saya nampak ada escort tu, rupanya polis akan tahan. Dia akan palang tu dia tahan. Dia tak bagi jatuh. So VIP dia tak payah. Dia lalu je. Tapi dekat akhirat ada VIP trip. Tapi VIP trip ni tak ramai dapat 70,000 orang. Nabi sebut akan ada umatku yang akan masuk syurga tanpa hisap. Maksudnya dia sampai je pada mahsyar, diorang ni semua ni 70,000 orang ni pergi ke syurga terus. Tu dahsyat lah. Tapi kita kena belajar lah apakah ciri-ciri yang disebutkan. Cuma malam ni saya nak kongsikan tentang ayat ini, menerangkan kepada kita tentang nara, tentang dahsyatnya api neraka. Dan Allah sebut waquduhan nas wal hijarah. Dan api neraka ni dia punya batu dia adalah daripada an-nas, daripada manusia, dan juga al-hijarah, iaitu batu-batu. Dan dalam tafsir menerangkan batu-batu yang dimaksudkan adalah berhala lah. Yang orang sembah batu tu yang akan dibakar. Dan di sana disebutkan alaiha malaikah. Di dalam neraka ni Allah sebut ada malaikat ghilazun, malaikat yang sangat kasar, yang sangat bengis, yang menakutkan. Dalam hadis disebut, dia kata yang bertaring hitam, yang memang mengerikan. Dan ada juga sebut namanya. Kita apa nama malaikat yang jaga neraka? Malaikat Munkar Nakir dalam alam kubur. Apa lagi malaikat apa? Malaikat apa yang kita tahu nama yang jaga neraka? Malik. Lagi? Az-Zabaniyah. Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang Malik ni dia penjaga pintu. Zabaniyah ni dia yang menguruskan siksaan dalam tu. Zabaniyah. Jangan letak nama anak Zabaniyah pula. Sebab saya faham keluarga kita ni banyak huruf Z. Kan? Huruf Z. Tahu rumah kan? Huruf Z. A sampai Z. Zabaniyah. Tapi nama memang, nama pun gerul. Zabaniyah. Kan? Zabaniyah. Zabaniyah tak tahu. Zabaniyah. Zabaniyah. Malaikat yang menggerunkan. Dan sifat malaikat Zabaniyah ni memang dia tidak ada perasaan kasih sayang walaupun sebesar zarah. Dikatakan sangat kejam, sangat bengis, dan malaikat Zabaniyah lah yang akan menyeksa ahli neraka. Dan mereka ni tidak langsung bermaksiat pada Allah. La ya'sunallah. Mereka tak bermaksiat. Maksudnya kalau orang ahli neraka tu minta tolong, tak ada simpati, dia akan buat seperti dia suruh. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ni akan melakukan segala yang diperintahkan. Apa yang Allah perintah, maka mereka, iaitu malaikat Zabaniyah ni, akan melakukan tanpa perasaan belas kasihan. Jadi bila kita bercakap tentang neraka, dia adalah satu perkara yang sangat menakutkan. Dan hari ini mungkin kurangnya kesedaran kita terhadap bahayanya ataupun periknya siksaan dalam api neraka. Saya dapatkan satu kata-kata lah yang mungkin kita ni boleh ambil masa sekejap untuk kita renungkan kata-kata ni, tentang dahsyatnya atau periknya tentang keadaan api neraka, iaitu suasana dan bayangan api neraka, ya. Dan penting untuk kita tahu, sebab bila kita ingat api neraka ni, barulah kita akan rasa mengelak nak lakukan benda jahat atau benda-benda yang Allah murka. Okey tuan-tuan, semua bersedia? Kan? Siapa yang takut tengah makan tu memang tak selera lah kalau dah dengar cerita ni, kan? Cerita tentang malaikat Zabaniyah, tentang malaikat. So, ayat Quran yang kita baca tadi, benda Nabi baca dalam majlis ilmu. Dan bila Nabi baca, ada seorang warga emas dalam majlis ilmu tu, dia tanya Rasulullah tentang ayat tu. Dan warga emas tersebut pengsan sebab takutnya ayat tersebut. Itu kelebihan orang-orang yang Allah Ta'ala, yang siapa yang kalau ada faham bahasa Arab, sebab Al-Quran ni bahasa dia kalau kita boleh faham memang memberikan kesan kepada hati.
Jadi warga emas tersebut, sahabat Nabi itu yang pengsan, kemudian tersedar. Bayangkan dengar ayat Quran tentang azab Allah, maka akan rasa dia punya perit dan juga seksaan. Okey, na'udzubillah lah, kita cerita tentang bayangan api neraka. Okey tuan-tuan, bayangkan dalam keadaan diri kita, na'udzubillah, diseret, diheret tanpa belas kasihan oleh malaikat Zabaniyah, yang wajahnya bengis, matanya tajam dan tidak mengenal perasaan kasihan. Tangan mereka yang kasar dan kuat mencengkam kita. Tidak ada peluang untuk melawan. Tidak ada yang boleh kita rayu atau minta pertolongan. Kita dibawa ke satu tempat yang sangat gelap dan pengap, sehingga nafas terasa tersekat, dan jauh dari kedengaran dengar suara jeritan yang memilukan. Suara yang merintih kesakitan menggegar telinga dan hati kita. Na'udzubillah min zalik. Apabila kita dihumban ke dalam neraka, kulit kita yang halus ini mula terasa panas yang luar biasa. Tidak pernah kita bayangkan api yang begitu menggerunkan seperti ini. Api dunia yang kita kenal tidaklah ada apa-apa jika dibandingkan dengan api neraka yang menyala-nyala, yang membakar hingga ke tulang sumsum, yang melalap tubuh tanpa belas kasihan. Dalam hadis Rasulullah SAW, baginda menyebutkan bahawa api neraka itu 69 kali lebih dahsyat daripada api dunia. 69 kali lebih dahsyat. Bayangkan bagaimana tubuh kita dihancurkan berulang kali. Setiap kali kulit terbakar, ia digantikan dengan kulit yang baru. Sakitnya tidak dapat dibayangkan, tetapi ia tidak boleh berhenti. Malaikat Zabaniyah yang kasar dan juga keras melihat kita dengan pandangan yang tajam, dengan penuh kebencian. Mereka tidak ada belas kasihan, tidak ada simpati. Jeritan kita, rintihan kita tidak akan menggugah hati mereka. Mereka akan terus menyeksa tanpa belas kasihan. Allah telah menciptakan mereka dengan satu tujuan sahaja, dan mereka hanya menjalankan perintah tanpa keraguan sedikit pun. Mereka membelenggu kita dengan rantai dari api. Panasnya mencengkam, menyusup ke tulang belulang, membuatkan tubuh menggigil dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Saat kita kehausan, dari tekak kering hingga terasa seperti terbakar, diberikan hanyalah air yang mendidih. Dalam neraka ni dia air mendidih saja, dia tak ada air sejuk. Diberikan air mendidih yang panasnya melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Seteguk sahaja akan membuatkan usus kita hancur, terbakar dari dalam. Tidak ada setitik air sejuk pun untuk meredakan. Tidak ada bantuan atau kelegaan sekalipun. Ketika kita lapar, yang hanya adalah pohon zakum, sebuah pokok yang buahnya seperti kepala syaitan, penuh dengan duri dan pahitnya merobek perut. Tetapi kelaparan di neraka terlalu parah sehingga kita tidak punya pilihan selain menelannya. Setiap gigitan hanya menambah seksa. Kita mendengar jeritan orang-orang lain di sekeliling. Mereka merintih, mereka memohon bantuan, tetapi semuanya sia-sia. Tidak ada yang mendengar rintihan di neraka. Tidak ada simpati di tempat itu. Suara tangisan, teriakan minta dikurangkan azab. Tetapi malaikat penjaga neraka tidak akan mengurangkan pun walau sedikit. Jeritan itu menambah kengerian, tetapi juga menambah putus asa. Kerana kita tahu tidak ada jalan keluar, tidak ada akhir bagi penderitaan ini. Setiap saat adalah penderitaan tanpa henti. Di dunia, apabila kita sakit, kita ada masa untuk sembuh, ada masa untuk lega. Tetapi di neraka, na'udzubillah min zalik, penderitaan itu tiada henti, tiada jarak. Setiap saat adalah azab yang tiada penghujungnya. Tiada lagi sinar harapan, hanyalah gelap pekat penuh seksaan yang membuatkan kita menyesal sepenuh hati. Di saat inilah, ketika kita masih diberikan kesempatan di dunia, hidup di dunia, malah kita bangkit dari kelalaian dan segera bertobat kepada Allah. Bayangkan jika saat itu tiba dan tidak ada lagi peluang untuk bertaubat,
Janganlah sampai kita menjadi bahan bakar api neraka yang dahsyat ini. Inilah saatnya untuk kembali kepada Allah. Kita memohon ampun atas segala dosa agar kita terselamat daripada tempat yang azab yang amat mengerikan ini. Wahai Tuhan kami, jauhkan kami dan keluarga kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu antara kita katakan suasana ataupun bayangan tentang dahsyatnya api neraka. Ya. Sebab tu kita melihat kebanyakan orang beramal hari ini bukan sebab nak masuk syurga, tetapi sebab tak nak masuk neraka. Dan apa yang menarik, yang kita kata menggembirakanlah saya dan semua keluarga pada hari ini, semua yang ada pada hari ini adalah beragama Islam. Sebab ada hadis yang menyebutkan bahawa semua orang akan masuk syurga. Maksudnya kita semua ni gembira, alhamdulillah. Ya, kita jaga iman kita dengan baik, sebab Allah akan cari orang yang iman dia walaupun sebesar zarah akan masuk dalam syurga. Sebab kalau kita ada keluarga yang bukan agama Islam, kita akan sedih lah, sebab dia memang takkan masuk. Tetapi kita ada keluarga yang agama Islam, semuanya akan masuk. Cumanya kita satu je kita risau, masuk dalam neraka kemudian masuk dalam syurga. Persoalannya siapakah yang sanggup masuk neraka dahulu? Kita kena tahu bahawa dalam agama kita ada dosa besar dan dosa kecil. Sebagai tentang dosa orang membunuh, dosa membunuh, tuan-tuan jawablah, orang yang bunuh orang ni, dia ni masuk neraka ke masuk syurga? Orang Islam. Siapa boleh jawab? Orang yang pembunuh, dia masuk syurga ke masuk neraka? Senang cerita buat dosa besar lah. Apa jawapan? Neraka lah. Kesian lah masuk neraka. Orang yang mencuri, orang apa ya? Orang berzina, orang yang jahat lah, memang kita kata masuk neraka. Secara teorinya begitu, tetapi di akhirat jawapannya bukan begitu. Di akhirat, sebab kita dah tahu neraka panas dia 69 kali ganda dunia. Dan kita tahu Allah SWT dia ada sifat Ar-Rahman. Kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa mudah, kasih sayang Allah. Kita semua ni, kita yang ada pada hari ni, kita ahli keluarga. Sayang tak keluarga? Sayang tak isteri? Sayang tak anak? Sayang tak cucu? Sayang siapa? Anak buah semua. Sayang tak? Sayang. Sayang tu bagaimana? Dalam hadis mengatakan bahawa kasih sayang Allah bagi kepada kita ni cuma 1 daripada 100 yang Allah turunkan. Yang kita rasa kita dah sayang ni, dalam sifat Allah cuma 1/100, 1%. Maksudnya 99 punya sayang dekat akhirat. Allah Ta'ala bagi kita kasih sayang ni, bagi kita rahmat ni, hanya 1/100. 99 Allah simpan. Dan kata Allah hanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni, sifat kasih Allah lebih banyak daripada sifat murka Allah. Sebab tu kalau tengok syurga ada berapa? Ada berapa tingkatan syurga? Ada 7 ke 8. Syurga ada 8, neraka ada 7. Lebih 1, maksudnya tunjukkan rahmat Allah Ta'ala lebih luas. Jadi mereka yang melakukan dosa-dosa besar, jawapan dia ada 2. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak masukkan dia dalam syurga. Walaupun dia buat dosa besar, walaupun dia jahat, asalkan Islam, Allah berhak masukkan dia dalam syurga. Sebab itu Allah punya hak. Sebab itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Kan, dia jahat ke dia apa, tapi di Islam Allah boleh masukkan dia dalam syurga. Sebab itu hak Allah. Tetapi kita kena tahu, Allah boleh masukkan dia dalam neraka juga, sebab keadilan Allah. Allah Maha Adil, jadi dia ni buat salah, maka Allah dengan keadilan Allah, Allah boleh masukkan dia di dalam neraka. Sebab tu kalau kita belajar dalam akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa orang yang buat dosa besar, di akhirat kedudukan mereka adalah di atas kehendak Allah. Dalam dunia memang kita kata kau ni jahat, kau ni masuk penjara dan sebagainya, tetapi di akhirat tiada jawapan, melainkan Allah saja yang tahu. Sebab tu kita pernah dengar cerita bagaimana seorang yang beribadah 1000 tahun tapi dia masuk neraka. Sebab kita tahu bahawa kita masuk syurga ni pun bukan sebab amal ibadah. Kita jangan sangka kita lakukan ibadah ni menyebabkan kita masuk syurga. Itu semua kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab apa yang kita buat ni takkan sama dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Yang mana cerita seorang ahli ibadah 1000 tahun,
bila sampai di akhirat, dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga. Ya Allah kata, kenapa masuk syurga? Sebab aku beramal 1000 tahun. Kalaulah begitu, sebab di pada mahsyar dia adalah check and balance. Allah akan check sedetailkan. Jadi, okay, kalau begitu, kita semak kamu punya amalan. Semak amalan yang dilakukan, rupanya tak boleh masuk syurga. Allah kata, amalan yang kamu lakukan ni hanya sama dengan nikmat mata yang aku bagi. Nikmat mata yang Allah bagi tu sama dengan amalan 1000 tahun. Maksudnya tak cukup. Jadi orang yang ahli ibadah tu, maka dia dimasukkan dalam neraka. Maksudnya amalan tu memang tak boleh beli syurga, tak melayakkan dia. Dan kisah yang masyhur juga, kita pernah dengar kisah seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing. Masuk mana kesudahannya? Masuk dalam syurga. Jadi akhirat ni adalah tempat, adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita hari ni, kalau macam sekarang ni, rumah ni patih lah ketua. Kita keluar sikit, Menteri Besar Selangor. Keluar sikit, PMX. Keluar sikit, Agung. Ada je ketua dia. Tetapi di hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, semuanya diam. Semua tak ada kuasa. Tak ada kuasa langsung. Yang hanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh berikan keputusan. Yang kita selalu baca, Maliki Yaumiddin. Itu begitu dahsyatnya tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita harapkan, kita tak naklah, kalau boleh tak nak masuk dulu. Kita nak timbang, kita nak boleh, kalau lagi bagus fast track lah, sampai terus masuk syurga. Tapi na'udzubillah, kita tak nak masuk dulu dalam neraka kemudian dikeluarkan. Sebab apa? Kita dah cerita tadi tentang dahsyatnya siksaan api neraka. Dalam api neraka, yang pertama Allah cerita tentang api. Kita bila cerita api, sebenarnya dia punya bahan pun kita tak tahan lah. Matahari yang beribu-ribu kilometer ni pun kita tak tahan, kena pakai aircon, kan? Kena pakai kipas dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang menakutkan api neraka ni ada air panas. Dan dia punya air panas ni dibakar dalam. Disebut dalam Quran, penghuni neraka akan diberikan minuman dari air yang mendidih yang sangat panas dan membakar organ-organ dalaman, perut, usus, tekak, dan mengakibatkan kesakitan yang dalam yang sangat menyakitkan. Yang kedua, dekat neraka ni, bila minum air panas tu, dia tak lega. Lagi minum lagi haus, lagi minum lagi haus. Tidak ada kelegaan. Kemudian dengan tanah dan juga rantai belenggu, dengan siksaan ni, maka kita lihat, wah, ni satu benda yang sangat mengerikan. Kemudian di neraka, na'udzubillah, ada apa lagi disebutkan selain air panas, tanah. Kemudian yang paling dasar kalau kita tengok Al-Quran, perasaan menyesal. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita mesti ada satu benda kita menyesal dalam hidup. Setiap orang, saya yakin, setiap orang daripada kita yang ada, yang masih hidup ni, atau yang meninggal pun ada perasaan menyesal. Dia minta kembali ke muka bumi, pasti ada perasaan menyesal. Jadi di neraka ni, selain seksaan tadi, dia ada satu sifat, iaitu menyesal yang terlalu mendalam. Sebab bayangkan, hidup ke atas muka bumi 60 tahun, 70 tahun, last ending sia-sia, kan? Jadi dikatakan penyiksaan, dia kata rintihan yang sangat dahsyat. Dia punya, dan yang paling dikatakan yang teruk dikatakan adalah putus asa. Dan neraka ni yang dah habis, dia dah terlampau putus asa, dah tak ada jalan keluar. Jadi perasaan, sebab kita kalau hari ni, dunia hari ni, terutama kita di Malaysia hari ni, kita ada satu penyakit, ada dua penyakit. Satu penyakit luaran yang kita boleh nampak, contohnya sakit jantung lah apa kan. Satu lagi penyakit yang penyakit mental, stres, kan. Yang baru ni pembentangan, diorang minta subsidi untuk orang mental. Maksudnya klinik ni lepas ni orang boleh pergi jumpa. Maksudnya masalah dalaman. Hari ni tuan-tuan, banyak orang-orang yang kita nampak dia macam Masya Allah, dia okey, tapi sebenarnya dia ada masalah dalaman. Dan itu lebih kesan, lebih teruk. Kalau kita pernah, kalau siapa yang bekerja kerajaan, dia ada dua jenis cuti. Satu cuti sakit biasa, satu lagi cuti sakit mental. Cuti sakit mental ni dia tak perlu, dia urusan sangat mudah. Urusan dia tak macam kita nak pergi esok doktor. Yang sakit mental ni dia punya urusan lebih mudah. Sebab nak kata dia punya kesan dia dahsyat. Jadi di akhirat dia punya bukan fizikal tetapi mental diorang pun sangat dahsyat. Dan sebagai kesimpulan pada malam ini, mengapa api ini menjadi gambaran utama azab di neraka? Sebab api ini adalah satu elemen yang membawa kesakitan
yang paling menyeluruh. Sebab tu orang-orang zaman dulu bila dia orang nak buat jahat, dia akan letak lighter, api. Kau nak buat jahat boleh. Kalau kau boleh tahan lighter ni, kau pergi buat. Orang zaman dulu saya baca buku dia macam tu. Ulama-ulama zaman dulu bila nak, sebab dia orang tu dia tak pakai lighter lah, lilin. Bila nak buat benda yang jahat je, dia akan, ni tuan-tuan boleh tengok lah kisah-kisah orang zaman dulu, dia akan nyalakan lilin dan dia kata kalau kau boleh tahan lilin ni, jom buat jahat. Nak katanya dia orang nak buat film macam tu. Sebab api ni dia kesakitan yang paling menyeluruh, merosakkan kulit, saraf, tisu dan menyebabkan trauma. Dan kalau kita tengok hari ni yang kes-kes dera ni, kebanyakan yang high ranking semua yang kes kaitan api. Contoh yang baru Allah Zul Farhan, Sereka, panas. Semua yang jenis yang high level. Api ni memang yang paling high level. Saya tengok api memang paling dahsyat lah. Kerana kesakitan akibat pembakaran sukar untuk diatasi. Pemulihannya sangat menyakitkan. Siapa kalau pengalaman pernah kena bakar tahulah, melecur apa dia memang sakit. Dan di dunia kesakitannya terbakarlah salah satu jenis kesakitan yang paling kuat. Dan gambaran api neraka yang jauh lebih dahsyat membuatkan kita sukar membayangkan tahap keperitan yang ditanggung. Na'udzubillah. Penyiksaan dengan api neraka, dengan api adalah antara yang paling dahsyat kerana ia menyerang fizikal dan juga mental. Apabila api neraka yang digambarkan dalam Quran bertujuan untuk menimbulkan kesedaran mendalam dalam diri manusia tentang dahsyatnya azab bagi mereka yang ingkar. Gabungan kita katakan elemen-elemen seperti air panas, belenggu dan tanah hanya menambahkan keperitan penderitaan di neraka. Gambaran yang kita bagi tahu ini sebenarnya akan buat kita sebenarnya lebih rasa takut. Kita rasa takut dengan nama malaikat Zabaniyah mendorong kita untuk sentiasa bertaubat dan menjauhi dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita lambat. Bukannya malam ni nak buat cerita seram, tetapi saya lihat itu yang kita perlu ada satu kekuatan. Sebab kalau cerita pasal syurga memang sangat menarik. Sebab tu dalam hidup ni dia kena balance, kena ada syurga, kena neraka. Kena ada neraka sebab kita rasa takut, supaya timbul rasa takut. Kena cerita pasal syurga supaya rasa berharap. Sebab syurga ni penuh dengan kenikmatan yang tidak terjangkau oleh akal. Itulah mudah-mudahan keluarga yang berkumpul semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita dan insya-Allah berdoa kepada Allah Taala supaya dipermudahkan jalan kita ke syurga dengan majlis ilmu dan kemudian kita dapat jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena tahu dalam syurga ada banyak nikmat. Syurga ni penuh kenikmatan. Nikmat apa yang paling hebat dalam syurga? Apakah nikmat yang paling besar dalam syurga? Lepas ni Pak Teh kita kena buat kuis, bagi ajar orang semangat sikit. Bidadari. Bidadari dikatakan kalaulah dia punya betis tunjuk, semua manusia ni akan cair. Maksudnya betis saja bidadari, tapi tak boleh. Bidadari disifatkan tidak ada mata yang pernah melihat. Sebab tu dia panggil Ainun kan. Bidadari, Ain, tak ada orang yang pernah melihat. Okey, itu betul jawapan tapi tak cukup kuat. Apa lagi nikmat? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nikmat yang paling hebat, yang paling besar adalah nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga ni, sebab itulah Allah sebut fi syururi fakir. Dalam syurga ni kita busy tau. Dalam syurga kita busy dengan nikmat. Sebab tu kalau kita cerita, orang akan pelik, kau bila masuk syurga ada ahli keluarga na'udzubillah atau kawan-kawan yang tak masuk syurga, sedih tak? Jawapannya tak sedih. Sebab dia busy. Tuan-tuan mungkin kalau busy, kalau kita yang jenis workaholic, busy memang kadang anak bini tak ingat. Itu kat dunia. Kat sana memang tak ingat langsung. Diorang memang dalam Quran disebut diorang sibuk macam kita pergi mall, sibuk banyak benda nak buat. Itu ahli syurga punya sifat. Sibuk dengan nikmat, dapat macam-macam sampai lupa orang yang dalam neraka. Tapi ada kisah diorang akan pergi juga neraka. Dia teringat, mana member kita ni tak ada, jom pergi neraka. Pergi neraka, tengok ada member dia, apa yang berlaku, dia minta Allah, ya Allah keluarkan member aku ni. Maka Allah pun izinkan tarik balik. Itu nama syafaat. Syafaat kita boleh bagi kepada orang neraka, boleh keluarkan. Tapi syarat orang tu Islam lah. Maksudnya ada orang Islam yang masuk neraka. Cuma sifir dia tidak akan kekal.
Dan bila mereka semua, bila Allah akan kata walaupun sebesar zarah pun kena keluarkan, semua akan keluar sebab kasih sayang Allah SWT. Allah keluarkan dan mereka akan masuk dalam syurga. Dan apa yang berlaku, dia ada kesan, tulis kesan macam nombor banduan lah. Dan antara syafaat Nabi, doakan supaya dihilangkan kesan X tu neraka. So dia akan happy. Tapi sanggup ke tuan-tuan nak masuk dalam, na'udzubillah, ribu tahun dengan malaikat Zabaniyah, dengan api, dengan air panas, dengan zakum, dengan kalau boleh jejak pun tak nak. Dan jadi itu dahsyatnya tentang jadi dengan apa yang kita sampaikan, kita nak, kalau boleh kita tak naklah masuk langsung. Kalau boleh kita nak cross titian sirat tu dengan selamat. Kalau boleh nak fast track lagi. Dan jadi dengan ada majlis yang mengingatkan kita kepada akhirat ni, menjadikan satu penguat iman kita. Dan ada satu asar asar ni maksud kata-kata sahabat, dia kata ijlis mina nu min sa'atan. Jom kita lepak sejam, duduk sekejap, kita bincang pasal iman. Maksudnya duduk macam ni lah, lepas makan duduk kejap, pasal iman, bincang hal iman kan. Sebab iman kita ni dia lagi tu akhir zaman, dia turun naik. Pergi Mekah meletup jadi malaikat, balik sini jadi dajjal. Betul tak? Tak adalah, jadi baik sikit lah. Jadi macam ada macam tu kan, dekat Mekah, Masya Allah, balik sini dia pun paling dahsyat ujian. Dan memang itu hakikat. Kita bukan nak kata apa, sebab kita bukan macam dekat sana, macam Mekah Madinah tu memang Masya Allah lah. Sejam sebelum lagi masjid, sini sampai dah tahiyat pun sampai kan. Jadi dia punya tak sama. Sebab tu kita perlukan majlis-majlis begini, ingatkan kita pada akhirat, ingat kita syurga, neraka. Sebab kita punya cabaran, sebab tu Allah dia tak perintah kita jaga siapa? Jaga negara. Allah tak perintah kita jaga bangsa. Allah perintah jaga diri dan juga keluarga. Itulah perintah Allah SWT. Maksudnya benda yang kita boleh jaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dengan api neraka. Jadi itu sajalah untuk pada malam ni. Dan